قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألق اللهم يا عزيز يا ودود علي محبة منك فيقضى بها قلبهم من تعطف وتأليف كما وبنبيك محمد النبي الأمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر الذي والله قدير الله صدق محمد صدق الشيخ صدق aku berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fattabi Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Untuk menjadikan sembahyang berjamaah itu lebih sempurna, diperturunkan sedikit panduan untuk para imam, di antaranya 1, 2, 3 hingga akhir. Untuk menjadikan sembahyang berjemaah itu, mubtada tu lebih sempurna tu khabar. Bermula untuk menjadikan sembahyang berjemaah itu lebih ialah lebih sempurna. Balah mana cara? Ya ada cara dia. Jadi semaya jemaah ni siapa-siapa pun semaya boleh. 2 orang naik ke atas, 3 orang naik ke atas, tak kira lah. Siapa-siapa pun semaya boleh. Tetapi yang pentingnya nak lebih sempurna. Nak jadi sempurna sungguh tu, tu payah tu. Tu. Maka lagi akan datang ni musannif nak menyata. Mana? Diperturunkan sedikit. Diperturunkan atau pendobik. Diperturunkan yakni aku nak menyatakan. Diperturunkan sedikit yakni aku nak menyatakan sedikit. Itu makna dia. Diperturunkan sedikit yakni aku nak menyatakan sedikit panduan. Itu panduan. Panduan yakni cara-cara untuk para imam. Di antaranya panduan tu. Panduan tu makna dia cara-cara. Nampak tak tu? Allah tu. Nak jadi semaya Jumaat kita tu lebih sempurna. Nak buat balas mana? Nak jadi sempurna sungguh ti. Boleh kita kak tahu setangga. Maya Jumaat boleh 27 kala. Ya ada cara-cara dia pula tu. Nak jadi semaya Jumaat kita tu lebih sempurna, lebih comel, lebih kamil, lebih sempurna. Sempurna jadi sungguh. Betul dengan syarak sungguh ti. Balas mana? Sambil itu musannif kata diperturunkan sedikit, yakni aku nak menyatakan sedikit panduan, yakni cara-cara untuk para imam, di antaranya panduan tu. 1. Ni, orang nak jadi imam. Orang nak jadi imam semaya ni. Sebab itu kena jaga muruah. Jangan duduk di kampung tu hingga sampai orang benci kita, jangan. Apabila dia mau benci kita jadi imam, dia mau tak kenal kita. Apa dia jadi imam tu? Mak mak. Aku tak segi maya aku. Tu. Mana? 1, jangan menjadi imam. Jangan menjadi imam. Jangan menjadi imam tu lupa kait. Jika para makmum bagi imam tu kurang senang, yakni senang hati.
Kurang senang, yakni senang hati terhadap nyo imam tu. Buat aku. Apa maksud dengan kata kurang senang? Dobik betul kurang senang, yakni. Kita ambil dobik maksud. Dobik betul kurang senang tu, yakni hati makmum. Yakni hati makmum tak berapa berkenang. Yakni hati makmum tak berapa berkenang kalau Zaid itu jadi imam. Kalau Zaid itu jadi imam. Yakni hati makmum tak berapa berkenang. Faham tak? Yakni hati makmum tak berapa kena. Tak ada cop mana kalau Zaid tu jadi imam. Tak boleh. Masalahnya hari kelik kapung. Dia pun tak ada kena mana hari. Orang kapung semua tak ada siapa tak ada kena mana hari. Sebab apa? Perangai dia tak molek. Dek cerah naik motor akik tayar, piyah pun tak bakar. Deh. Kamar dia kalau dia pergi jadi imam tak sempurna Jumaat tu. Ingat molek, tak sempurna Jumaat tu. Sabit tu kita orang jadi imam ni nak jadi demo tu kena kita belakang buatlah no. Atau tidak bersetuju atau pada kurang senang tu terhadapnya. Kita orang nak jadi imam ni, kalau orang tak ada kena mana kita lah, jangan jadi imam. Orang tak berkena kita tu gapo dia, sebabnya kih mari daripada kita juga. Perangai kita tak molek. Duk kok kapung tak bakal piyah. Tak ada semaya. Berjemaah dengar apa di masjid. Dengan orang kapung. Buat perangai tak molek. Orang kapung tak kena. Kalau orang kapung tak setuju dengan hati dia, kita jadi imam, maka kita tak boleh jadi imam. Kalau kita kacau juga jadi imam, semaya jemaah ketika tu tak sempurna. Sebab itu makmum dengan imam ni kena muafakat. Orang jadi imam balik makmum tu kena dia. Kita duduk nak buat lah nak beri nama kena kita. Kalau orang kena kita tak berak. Habis. Yang kedua, jangan naik ke hadapan menjadi imam. Jangan naik kait. Kalau ada di belakangnya menjadi imam tu orang yang faqih daripada seorang. Tak apa itu. Yang kedua, jangan naik ke hadapan menjadi imam. Jangan naik tu kait. Kalau ada di belakangnya seorang orang yang faqih daripada seorang itu. Seorang yang kehendak nak jadi imam tu. Kalau dah ambil makna sempurna dah mejah ni. Yang kedua, jangan naik ke hadapan menjadi imam. Kalau ada di belakang orang yang nak jadi imam tu orang yang faqih. Tu di belakangnya orang yang nak jadi imam tu orang yang faqih daripada orang yang nak jadi imam tu. Balah mana orang faqih? Dobik orang yang faqih, yakni orang yang terlebih tahu masalah semaya. Tu yang faqih dikehendaki faqih di sini. Yang faqih yakni orang yang terlebih tahu masalah sembahyang. Tu yang faqih yakni orang yang terlebih tahu masalah sembahyang. Tu orang yang faqih yakni orang yang terlebih tahu masalah sembahyang. Ialah ni. Misalnya tok guru ada laki kita lah. Nampak tak? Misalnya tok guru ada laki kita. Nampak tak? Pas orang kapung suruh kita jadi imam. Kita jangan naik lagi. Kita kata babo don. Nampak tak? Sebab apa? Sebab babo tu ia panggil termasuk di dalam kata orang yang faqih, orang yang terlebih tahu masalah semaya.
Suara sedak ya kok laken dah. Ni suara sedak ya duk kok laken-laken. Ya kena orang meher juga bab semaya ni. Apabila kita berlaku satu-satu masalah atau email tak tahu cara-cara nak buat hak tu tak jadi tu. Orang yang terlebih tahu masalah semaya. Pas kita tak pakai boleh dah ni. Kita klik kapung orang awal dengan orang apa? Dengan orang kapung dengan lagi. Sebab tu pakai orang lebih tahu lagi daripada orang kapung. Kecuali orang itu. Kecuali ni melainkan lah. Kecuali orang itu, melainkan orang itu, orang yang fakih tu, enggan menjadi imam. Gapo enggan menjadi imam? Yakni tidak mau nak jadi imam. Tidak, tak say lah saya kata. Enggan menjadi imam, yakni tidak mahu menjadi imam. Tak apa. Misal gini misal orang dua orang dah. Kita tak ada apa pandai mana masalah semaya ni. Tak ada tahu mana. Boleh jadi hudah-hudah tapi tak tahu mana imam semaya. Cara-cara dia kalau berlaku masalah. Orang yang kedua ni tahu. Yang mahir sungguh bab semaya. Dia reti sungguh. Kenapa? Kamar dia. Kita saat ni tu. Dengan orang yang lebih tahu saat ni tu. Hak mana dulu? Kita kena ambil hak orang yang tahu dulu. Kena ambil hak orang fakih dulu. Orang yang lebih tahu masalah semaya. Tak? Kali tak sejadi tak apa. Misalnya kata, ini pakai hadis jadi. Tak apa. Apa tak? Sebab ia tak sejadi dah. Habis. Yang ketiga, bila menjadi imam, yakni apabila lah. Bila yakni apabila menjadi imam, hendaklah ia orang yang nak jadi imam tu berikhlas kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Menjadi imam hendaklah ia orang yang nak jadi imam tu berikhlas kepada Allah. Menjadi sebagai, yakni akan sebagai seorang. Akan sebagai, yakni akan sebagai seorang yang menunaikan, yang mengerjakan amanah Allah Ta'ala. Itu yang menunaikan, yakni yang mengerjakan amanah Allah. Jadi imam tu, hendaklah dia, mestilah dia tu kena berikhlas kepada Allah. Kalau jadi imam go, maksudnya gini, berikhlas kepada Allah, maksudnya, jadi imam itu kerana Allah. Betul berikhlas kepada Allah, yakni jadi imam itu dengan kerana Allah. Yakni jadi imam itu dengan kerana Allah. Yakni jadi imam itu dengan kerana Allah. Betul berikhlas kepada Allah tu maksud dia. Yakni jadi imam itu dengan kerana Allah. Tak pada? Kita jadi imam dengan kerana Allah. Bukan kita jadi imam nak widama puji. Kita kata suara sedak kita sedak itu baca jangan. Kita jadi imam, jadi imam semaya dengan kerana Allah. Nampak tak? Kerana Tuhan suruh. Sebagai nak menunaikan amanah Allah Ta'ala. Kena niat gitu. Jangan ada sifat ria. Nak cukup orang jangan. Jangan adanya. Gapo? Unjuk gapo. Jangan ada sifat-sifat tu. Jangan nak demo tersekor kata apa. Kita jadi imam tu nak demo puji kita, kata kita suara sedak. Kita jadi imam semaya sedak jangan. Maya dengan kerana Allah. Jadi tu. Sabit tu setengah-setengah orang balah ni. Ia suara sedak. Demo musuh jadi imam tak siadi. Sebab apa? Dia takut demo tu dia kata Allah dia tu kacau buat suara sedak. Nak curah tu. Dia takut demo kata dia tu ria. Dia tak jadi juga imam maya. Tak ada juga. Lari semua. Hak itulah termasuk di dalam kata ria dah tu. Sabit tu Syekh Fudail bin Iyad dia kata tarkul amal li ajlin nas riyaun, dia kata
Kalau seorang ni tinggal amalan, tak sejadi teime kerana manusia. Takut dia kata dia tu suara sedap, nak co. Lalu tu dia tak jadi imeh semaya. Kalau orang tu tak jadi, itu dikatakan ria dah tu. Sampai itu kita klik kapung dia musuh, kita buat halu dah. Dia meminta tolong kita jadi tekme sejik lama-lama kali, kita jadi halu dah. Jangan kata buat payah, buat karih. Tu dipanggilkan ria dah tu. Tinggalkan kerja kerana manusia itu riaun. Ialah dinamakan ria dah. Satu lagi syirik. Kalau kita kata wal amalu li ajlin nasi syirkun. Kalau kita buat amal, buat kerja apa-apa, tunjuk kita. Syirkun ialah dinamakan syirik. Syirik halus lah. Tu. Pak ikhlas mana? Ikhlas ni dan kalau nak dobit ikhlas tu iaitu ialah tinggal akan ria dan syirik. Dobit betul ikhlas tak apa. Dobit betul berikhlas tu. Sebab ni. Dan bermula ikhlas itu. Beda. Betul berikhlas kepada Allah. Dobit betul ikhlas itu ialah akan ria dan syirik. Itu panggil ikhlas. Dan bermula ikhlas itu ialah tinggal akan ria dan syirik. Sebut kata ikhlas, buat amal kerana Allah iaitu tinggal dan tinggalkan syirik. Ya dua ya kita. Ria syirik, ria syirik, ria syirik. Ini sebab buat amal. Golik ada berlaku. Tak berapa? Nak maya sunat, misal kita pergi masjid ke? Nak maya sunat, takut dia mau kata kita Allah dia tu buat rajin. Lalu tu tak maya. Itu dinamakan ria dah tu. Orang tu ria dah tu. Sampai itu kita buat lagi. Walaupun hati kita pergi kat tu pun, kita buat dulu. Kita hajar hati kita. Tu. Sebaliknya pula, kalau kita buat amal, nak dia kata kita tu rajin. Tu dinamakan syirik. Yang panggil syirik halus lah. Bukan syirik siapa kaya jatuh agama tu tak. Habis. Yang keempatnya, sampai itu orang nak jadi ti'imeh kena ikhlas molek. Kena buat dengan kerana Allah. Yang keempatnya, sebelum mengangkat takbiratul ihram, hendaklah ia orang yang menjadi imam tu. Hendaklah ia orang yang menjadi imam tu memeriksa saf-saf supaya rata, yakni supaya sama dan rapat lah. Tu supaya rata. Supaya rata, yakni supaya sama dan rapat. Supaya rata, yakni supaya sama dan rapat. Orang jadi imam tu. Cara-cara dia kena meksa lah. Saf. Sawu sufufakum. Tu. Kita kena kata sawu sufufakum. Hendak samalah. Hendak samalah kamu akan saf-saf kamu. Yang di ti'imeh tu. Kena kata gitu. Sawu sufufakum. Hita ti'imeh pun hita khane. Sawu sufufakum. Hendak sempurnalah kamu. Ataupun hendak samalah kamu akan saf-saf kamu. Ti'imeh hita khane. Betulkan saf. Kerana bahawasanya betulkan saf itu setengah daripada nak sempurna semaya kita. Hita kiri. Itu kena katalah tu. Jangan kata naiklah tapak tu Allah selalu dah. Lebih-lebih lagi tu di imam majlis Jumaat ke apa tu. Itu dah. Majlis masjid ke apa dengan makmum hak ramai-ramai tu. Kena kata tu. Sawu sufufakum. Fa inna taswiyata tu min tamamis solah. Kerana bahasa sama kan sah itu setengah daripada nak sempurnakan semaya kita.
Sawu sufufakum, kata boleh 3 kali. Itu. Habis. Yang kelimanya, imam hendaklah mengangkatkan suara. Hendak menderaskan suara tu, mengangkatkan suara. Yang kelima, imam itu hendaklah mengangkatkan suara. Mengangkatkan suara, maksud dengan kata mengangkatkan suara ni, tengok. Imam hendaklah mengangkatkan suara. Mengangkatkan suara takluk ketika melafazkan takbiratul ihram. Kena berderah suara lah. Allahu Akbar. Ingat molek nah, orang nak jadi imam ni, apabila takbiratul ihram lah, kata derah Allah. Kena niat kosak akan zikir tu. Nampak tak? Kita usalli sudah gapo tu. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allah belum pada kita nak kata Allahu Akbar tu, kosak kata zikir. Nampak tak? Ia pesen derah suara ni. Ya tak boleh. Sampai tu dobit sikit-sikit. Dobit betul mengangkatkan suara tu, yakni dengan qasad akan zikir. Atau dobit bawah tu, mengangkatkan suara, yakni menderaskan suara. Dobit itu tu. Dobit tu. Mengangkatkan suara, yakni menderaskan suara. Manakala tu imam tu, nak takbiratul ihram, sunat belafal tu jadi derah. Allahu Akbar. Derah lah. Supaya nak makmum dengar lakkan tu. Kalau kita kata Allah, makmum tak dengar. Tu. Lepas tu dah baik sikit mengangkatkan suara, yakni dengan qasad akan zikir. Molek tu, jadi imam tu ada sebut lagi tak buriyah. Buriyah tu tulab, tak silap. Bagi orang yang nak jadi imam semaya tu, mana kalau nak takbir ihram, nak kata Allah tu, belum mana tu lah. Kerana niat kata, qasad kata zikir. Qasad kata zikir. Qasad kata zikir. Kalau kita tak tahu lepas-lepas dah, tak apalah. Jangan qasad semata-mata nak apa? Nak makmum tu dengar kita takbir, jangan. Kalau kita takbir Allah, takbiratul ihram ke Allah, hati kita qasad niatnya semata-mata nak makmum tu dengar suara kita takbir. Waktu batam aja. Betul kena niat zikir. Kena niat zikir. Tu mengangkatkan suara, yakni dengan qasad akan zikir. Lebih lagi. Atau qasadkan zikir serta nak bui makmum itu dengar. Serta nak bui makmum itu dengar. Lebih lagi. Jangan qasad, mesti kita niat lah. Jangan qasad semata-mata jangan qasad semata-mata nak suruh makmum itu dengar. Jangan qasad semata-mata. Dobit lagi. Kerana itu membatal akan sembahyang. Kerana demikian itu membatal akan sembahyang. Kerana demikian itu membatal akan sembahyang. Nak jaga molek dah. Tak kala manakala kita nak takbiratul ihram, hati kita kena niat. Sebelum pada kita nak akak suara derah tu lah. Nak kata, kalau kita jadi makmum, tak apa kau ya Allah. Tak apa tu. Tak ada kena rasa zikir tu. Masalah orang jadi imam tu. Bo nak takbiratul ihram, belum ada tu. Bo nak akik takbir tu, kosak kata zikir.
Kosak zikir betul di suara derah tu je lah. Kalau kita maya suara takbir ke hak Allah. Tak ada kena niat zikir dah. Makmum takbir ke hak Allah. Tak ada kena niat zikir dah. Hak kena niat zikirnya tak email. Nak takbiratul ihram mula-mula nak semaya tu. Kena kosak atau zikir. Tahu nak kosak lah ni boleh. Kosak kata. Kosak zikir. Serta kosak nak makmum tu dengar suara kita takbiratul ihram tu tak apa. Hak lah ni tak boleh. Semata-mata niat dia takbir tu. Niat kata nak tak email dengar suara dia takbir. Hak tu tak boleh batal maya. Hak betulnya kita ambil ni mudah-mudah. Kosak kata zikir sudah. Kosak kata zikir sudah. Habis. Dan juga apabila menyebut takbir-takbir perpindahan intikal rukun fi'li kepada rukun yang lain. Yang ada. Dan juga. Apa juga? Dan juga yakni. Seperti. Melafazkan takbiratul ihram. Suara. Dan juga yakni. Seperti. Melafazkan takbiratul ihram. Pada pihak hendaklah mengangkatkan suara. Yakni seperti melafazkan takbiratul ihram pada pihak hendaklah mengangkatkan suara dan menderaskan suara. Hak tulah tu atas tafsir. Dan menderaskan suara. Dan juga yakni seperti lafaz takbiratul ihram menyebut takbir-takbir apa perpindahan intikal rukun fi'li berpindah takluk kepada rukun yang lain, yakni rukun fi'li yang lain. Rukun yang lain yakni rukun fi'li yang lain. Ya gini. Yakni dobit betul intikal tu. Yakni takbir. Yakni takbir nak satu rukun kepada satu rukun yang lain. Yakni takbir nak pindahkan satu rukun kepada satu rukun yang lain. Yakni takbir nak pindahkan satu rukun kepada satu rukun yang lain. Dah ambil lagi. Itulah dinamakan. Itulah takbir intikal. Takbir intikalat. Intikalat tu lah ni lah. Tu.
Tu dia panggil takbir intiqalat. Kalau kita ngaji mata apa? Kalau kita ngaji dalam kitab musalli, dia panggil takbir intiqalat. Apa dia takbir intiqalat? Iaitu takbir kerana nak pindahkan satu rukun fi'li kepada satu rukun fi'li yang lain. Mana? Seperti contoh kita nak takbir rakaat. Allahu akbar rakaat. Nampak tak? Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu takbir nak sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu akbar. Sujud yang kedua. Nampak tak? Takbir apa pasang tu ia panggil takbir intiqalat. Apa dia? Yakni takbir kerana nak pindahkan satu rukun. Nak sujud, takbir nak duduk antara dua sujud, takbir nak sujud yang kedua, takbir nak qiyam. Semua tu ia panggil takbir intiqalat. Apa dia? Yakni takbir kerana nak pindahkan satu rukun fi'li kepada satu rukun fi'li yang lain. Ya rukun, semua rukun mayat ada 13. 13 tu ia bagi tu 13. Ada 13 rukun tu ia bagi tu 3 rukun pula. Satu, ia panggil rukun qalbi. Yang kedua, ia panggil rukun qauli. Yang ketiga, ia panggil rukun fi'li. Apa dia rukun qalbi? Rukun hak yang pasang kija dengan hati niat. Niat ia panggil rukun qalbi tu. Yang kedua, ia panggil rukun qauli. Apa dia? Yakni rukun hak yang bangsa kepada baca Mana? Baca bismillah, Fatihah, tahiyat akhir, semua tu ia panggil rukun qauli, yakni rukun yang bangsa baca Yang ketiga, ia panggil rukun fi'li. Apa dia rukun fi'li? Yakni rukun hak yang pasang kija buat, hak pasang buat. Mana? Rakaat, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Nampak tak tu? Maka di sini ia panggil takbir intiqalat tu, iaitu takbir kerana nak pindahkan satu rukun fi'li kepada satu rukun fi'li yang lain. Mana? Takbir nak rakaat, takbir nak sujud, takbir nak duduk antara dua sujud. Hak tu sunat derah lah kau surah tu bagi orang yang jadi imam. Ada pemakmum kohor lah. Tu. Yang ke-6, dalam solah berjamaah itu seperti berikut. Wallahu a'lam bishawab. Molek tak ni?